Bayangkan seketika, sebuah negara tanpa bahasa kebangsaan. Setiap rakyat bertutur dengan bahasa yang berbeza, sukar memahami antara satu sama lain. Apakah yang akan terjadi kepada hubungan kita sebagai rakyat Malaysia? Apakah masih unjuk rasa kekitaan dan persatuan yang menjadi tunjang negara ini? Salam sejahtera dan selamat datang kepada para penonton yang saya hormati sekalian. Nama saya Elena To, seorang bakal pendidik dari Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Hari ini, saya berbesar hati untuk berkongsi satu topik yang sangat dekat di hati kita semua, yaitu fungsi bahasa Melayu sebagai teras persatuan dan identiti bangsa. Sebagai seorang bakal guru, saya percaya bahawa memahami peranan dan fungsi bahasa Melayu bukan sekadar keperluan akademik, tetapi juga tanggungjawab moral dan nasional. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah jiwa bangsa, lambang maruah, dan juga simbol kesatuan. Seperti yang dikemukakan oleh Mark Muna Osman dalam bukunya Pengucapan Awam yang Berkesan. Pengucapan awam ialah satu interaksi perantara mesej antara seorang pengucap dan sekumpulan pendengar. Petikan ini mengingatkan kita bahawa pengucapan bukan hanya menyusun ayat, tetapi menyampaikan makna dengan penuh adab, nilai, dan tanggungjawab. Sesuatu yang sangat berkaitan dengan topik kita hari ini. Selain itu, Asman Haji Omar juga menegaskan bahawa bahasa ialah cerminan pemikiran dan jiwa sesuatu masyarakat. Oleh itu, kehilangan bahasa sama artinya dengan kehilangan sebahagian jati diri. Bahasa Melayu telah melalui perjalanan panjang menjadi lingua franca di Kepulauan Melayu sehinggalah dianggap sebagai bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152. Perkara ini bukan sekadar peruntukan undang-undang, tetapi pengiktirafan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang menyatukan pelbagai etnik dan budaya di bawah satu identiti, bahasa Malaysia. Namun, dalam arus globalisasi hari ini, kita sering mendengar hujah bahawa bahasa Inggeris lebih penting untuk kemajuan dan kejayaan. Memang benar bahasa Inggeris memainkan peranan penting sebagai bahasa antarabangsa. Tetapi, peranan bahasa Melayu tidak patut dipinggirkan. Kedua-duanya boleh hidup saling melengkapi. Bahasa Melayu ialah bahasa jiwa bangsa, manakala bahasa Inggeris ialah bahasa ilmu dan dunia. Saudara dan saudari, bayangkan suasana di sebuah sekolah rendah. Anak-anak dari pelbagai kaum datang bersama untuk belajar. Di sinilah bahasa Melayu memainkan peranannya yang paling penting, menyatukan. Apabila murid Cina, India, Iban, ataupun Kadazan boleh berbual dan ketawa bersama dalam bahasa Melayu, itu bukan sahaja pertukaran kata, tetapi juga pertukaran hati. Bahasa Melayu menjadi jambatan yang menghubungkan mereka, bukan sahaja dalam komunikasi, tetapi dalam rasa kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Menurut Nick Safia Karim, fungsi bahasa boleh dilihat dari pelbagai dimensi: sosial, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Maka dalam pidato ini, saya akan menghuraikan dengan lebih mendalam
tentang fungsi bahasa Melayu dalam 4 aspek utama. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Yang kedua, bahasa Melayu dalam pendidikan. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai alat perbantuan. Dan yang terakhir, bahasa Melayu dalam pembentukan identiti serta budaya bangsa. Keempat-empat aspek ini bukan sekadar teori. Ia hidup dalam kehidupan seharian kita. Dalam bilik darjah, boleh juga di pejabat kerajaan, dalam media sosial, dalam pembualan keluarga. Jadi sebagai bakal pendidik, tanggungjawab saya bukan sekadar mengajar tanda bahasa, tetapi memupuk rasa cinta dan tanggungjawab terhadap bahasa sendiri. Bahasa Melayu bukan hanya milik orang Melayu, ia milik seluruh rakyat Malaysia. Ketika kita bertutur dengan penuh hormat dan kefasihan, kita sebenarnya menyatakan, saya rakyat Malaysia dan saya bangga dengan identiti saya. Menurut Ungku Abdul Aziz, bahasa yang kuat melahirkan bahasa yang berilmu dan bermaruan. Oleh itu, untuk mengekalkan kekuatan bangsa, kita mesti memastikan bahasa kita terus hidup dalam pendidikan, pentadbiran, teknologi, dan yang paling penting dalam hati setiap rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita meletakkan konteks sejarah, undang-undang, dan nilai emosi bahasa Melayu, marilah kita mendalami fungsi-fungsi spesifik bahasa ini dalam kehidupan kita. Dari segi pentadbiran, pendidikan, perbantuan, hingga pembentukan identiti. Dalam bahagian seterusnya, saya akan mengemukakan contoh-contoh konkret. Hadirin yang saya muliakan, seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, bahasa Melayu bukan hanya sekadar bahasa komunikasi, tetapi bahasa yang menggerakkan jiwa bangsa. Untuk memahami kedudukannya dengan lebih mendalam, izinkan saya menghuraikan 4 fungsi utama bahasa ini, yang bukan sahaja diiktiraf oleh perlembagaan, tetapi juga terpetik dalam kehidupan harian kita sebagai rakyat Malaysia. Yang pertama, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan negara Malaysia. Hal ini termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi. Ini bermakna segala urusan kerajaan, pentadbiran, pendidikan, dan dokumen rasmi mesti menggunakan bahasa Melayu sebagai medium utama. Namun, di sebalik peruntukan undang-undang ini, tersembunyi makna yang lebih mendalam. Bahasa kebangsaan bukan sekadar alat penyampaian maklumat, tetapi lambang kedaulatan negara. Apabila seorang pegawai kerajaan menulis laporan dalam bahasa Melayu, ataupun seorang guru mengajar dalam bahasa ini, mereka sebenarnya sedang memperkukuh maruah dan identiti Malaysia sebagai sebuah negara merdeka. Sebagai contoh, dalam urusan rasmi kerajaan, surat berkeliling, laporan tahunan, minit negara, dan juga ucapan rasmi menteri, semuanya disampaikan dalam bahasa Melayu. Ia menunjukkan bahawa bahasa ini ialah bahasa pentadbiran, yang bukan sahaja digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mengatur, mentadbir, dan mengurus negara.
Menurut Nick Safia Kari lagi, bahasa rasmi mempunyai dua fungsi utama. Mendidik murid menghargai bahasa Melayu bukan sebagai subjek perpelisian semata-mata, tetapi sebagai bahasa maruah negara. Fungsi kedua bahasa Melayu ialah sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam sistem pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar utama sejak tahun 1970-an, menggantikan bahasa Inggris dalam kebanyakan sekolah kebangsaan dan juga universiti awam. Langkah ini bukan sahaja memperkukuh kedudukan bahasa, tetapi juga membuka peluang kepada semua rakyat untuk mengakses ilmu tanpa halangan bahasa. Menurut Asman Haji Omar, bahasa ialah wahana utama untuk membina pemikiran bangsa. Jika ilmu disampaikan dalam bahasa sendiri, maka ilmu itu akan lebih mudah difahami, dihargai, dan diamalkan. Contohnya, apabila murid sekolah rendah belajar sains atau kajian tempatan dalam bahasa Melayu, mereka bukan sekadar menghafal fakta, tetapi belajar memahami dunia dalam kerangka pemikiran bangsa sendiri. Dalam konteks pendidikan guru pula, penggunaan bahasa Melayu amat penting kerana ia membentuk identiti profesional seorang pendidik. Sebab itu, pepatah Melayu mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Jika guru itu halus bahasanya, maka haluslah juga budi murid yang diajar. Namun, dalam era teknologi kini, bahasa Melayu berdepan cabaran baru. Banyak bahan ilmiah, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi, masih diterbitkan dalam bahasa Inggris. Ini menyebabkan ada yang beranggapan bahawa bahasa Melayu tidak sesuai untuk bidang akademik. Sebenarnya, tanggapan itu salah. Dewan Bahasa dan Pustakaan telah berusaha memperkaya istilah dalam berbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, dan sains komputer melalui penerbitan glosari dan kamus istilah. Dengan usaha ini, kita membuktikan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja boleh digunakan untuk berbicara tentang adab dan budaya, tetapi juga tentang sains roket, kecerdasan buatan dan ekonomi global. Untuk fungsi ketiga pula ialah yang paling menyentuh hati saya sebagai bakal pendidik, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perbatuan nasional. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, kita terdiri daripada berbagai kaum, agama, dan bahasa. Tetapi di tengah-tengah kebahagiaan itu, bahasa Melayu berdiri sebagai bahasa pengantara yang menyatukan semua. Menurut Tan Sri Abdul Rahman Akhtar, perbatuan tidak akan lahir daripada dasar semata-mata, tetapi daripada pengalaman hidup bersama yang dikongsi oleh rakyat. Bahasa ialah salah satu pengalaman itu. Kerana melalui bahasa, kita belajar memahami dan menghormati antara satu sama lain. Bayangkan suasana di sebuah sekolah kebangsaan di Sarawak, seorang murid Cina membantu rakannya yang Melayu menyiapkan karangan. Seorang murid Iban berbual dengan guru India dalam bahasa Melayu. Mereka ketawa, berbincang, dan bekerja sama tanpa rasa kekal. Itulah perbatuan yang lahir melalui bahasa.
bukan dipaksa oleh dasar, tetapi disemai oleh kefahaman dan rasa hormat. Bahasa Melayu juga memainkan peranan besar dalam aktiviti sosial dan kebudayaan. Lihat sahaja rancangan televisyen tempatan, filem, lagu patriotik seperti Bahasa Jiwa Bangsa dan Tanggal 31. Semuanya menggunakan bahasa Melayu untuk membangkitkan semangat cinta negara. Bahasa ini menjadi ruang di mana rakyat berbeza latar belakang dapat berkongsi rasa bangga yang sama. Namun kita perlu sedar bahawa perbatuan melalui bahasa tidak datang secara otomatik. Ia perlu dipupuk dengan kesedaran dan penggunaan konsisten. Sebagai contoh, pelajar bukan Melayu kadang-kadang berasa kurang yakin untuk bertutur dalam bahasa Melayu kerana takut tersilap sebutan atau tanda bahasa. Jadi di sinilah peranan guru amat penting untuk memberi galakan dan ruang. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membimbing. Apabila seseorang merasa diterima, walaupun bahasanya belum sempurna, disitulah benih perbatuan sebenar tumbuh. Akhir sekali, bahasa Melayu berfungsi sebagai pembentuk identiti dan budaya bangsa. Bahasa bukan sahaja alat menyampaikan makna, tetapi juga cermin kepada cara kita berfikir, berperasaan dan beradab. Menurut Asma Haji Omar, dalam bahasa terkandung seluruh sistem nilai masyarakat, daripada kesantunan, hormat, hingga kepada semangat gotong royong. Dalam peribahasa Melayu, misalnya, tersimpan khazanah pemikiran bangsa yang kurik-kudi, yang merah sanggar, yang baik budi, yang indah bahasa. Peribahasa ini bukan sekadar hiasan kata, tetapi pengajaran tentang budi pekerti dan tutur yang santun. Bahasa Melayu telah menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, kasih sayang, dan kesopanan. Nilai yang menjadi dunjatan Melayu. Sebagai bakal guru, saya melihat peranan ini amat penting dalam pendidikan moral dan sivil di sekolah. Oleh itu, menjaga kesantunan berbahasa bukan perkara kecil. Dalam dunia digital hari ini, kata-kata kita bukan lagi hanya diucapkan, tetapi juga ditulis dan disebarkan di media sosial. Bahasa yang kasar boleh mencetuskan kebencian. Sebaliknya, bahasa yang santun mampu menyatukan. Kita perlu sadar bahawa setiap perkataan yang kita pilih mencerminkan siapa kita. Seperti yang dinyatakan oleh Profesor Matnya Dr. Awan Sarinya, kemerosotan dalam penggunaan bahasa yang betul menunjukkan kemerosotan dan nilai diri. Oleh itu, menjaga kesantunan bahasa ialah menjaga imej bangsa dan negara. Jadi, dari 4 fungsi yang telah saya huraikan, bahasa rasmi, bahasa ilmu, bahasa perbantuan, dan bahasa identiti. Jelas bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi. Walaupun ia adalah tonggak kepada pembentukan bangsa Malaysia yang berilmu, beradab, dan bersatu padu. Hadirin yang saya kasihi, setelah kita memahami fungsi dan peranan bahasa Melayu, marilah kita menelusuri aspek kesantunan berbahasa. Bahasa yang indah bukan hanya diukur melalui kosakatanya, tetapi melalui adab dan budi pekerti dalam pertuturannya. Seperti yang selalu kita dengar,
bahasa menunjukkan bangsa. Dalam masyarakat Timur, kesantunan ialah asas hubungan sosial. Apabila kita bertutur dengan sopan, kita bukan sahaja menyampaikan makna, tetapi juga menghormati pendengar. Misalnya, dalam konteks pendidikan, cara guru menegur pelajar sangat penting. Ucapan seperti, "Cuba kamu simak semula jawaban ini. Mungkin ada ruang untuk diperbaiki." Jauh lebih berkesan daripada jawaban kamu salah. Bahasa yang santun bukan sahaja membetulkan kesilapan, tetapi juga membina keyakinan dan moral seseorang. Kesantunan juga merangkumi sebutan, intonasi, sistem sapaan, dan juga penggunaan bahasa padat. Seorang guru yang berucap dengan nada tenang, senyum, dan pandangan mata yang mesra akan lebih dihormati. Bahkan dalam pengucapan awam, gaya bahasa dan suara yang sopan mempengaruhi penerimaan halayak. Dalam dunia digital masa kini, kesantunan berbahasa semakin terhakis. Kata-kata di media sosial sering dilempar tanpa tapisan. Komentar kasar, sindiran, dan ejakan menjadi perkara biasa. Padahal, setiap perkataan mencerminkan nilai diri seseorang. Sebagai generasi muda dan bakal pendidik, kita mesti menjadi agent perubahan. Gunakan bahasa Melayu dengan betul dan sopan, sama ada dalam mesej, rakaman video, atau perbualan harian. Didiklah diri untuk berfikir sebelum menutur. Akhir kata, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang jati diri bangsa. Kerana ia membentuk pemikiran, mencerah kepribadian, dan memelihara warisan kita. Marilah kita bersama-sama mendekat untuk mengangkat martabat bahasa Melayu. Bukan hanya dengan menggunakannya, tetapi dengan menjaganya. Jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan, dan bahasa kasih sayang. Ingatlah, bahasa yang indah bukan terletak pada bunyinya, tetapi pada budi yang menuturkannya. Yang kuri-kudi, yang merah sangga, yang indah budi, yang cantik bahasa. Sekian, terima kasih.